Okey, Adli dah kata ready dah. Okey, bagus. Dah nampak respon sikit dekat chat. Okey. So, hari ni apa plan cikgu? Cikgu akan masuk bab 3. 3.1 bab 3 tu tajuk dia, alamak cikgu sendiri buku teks tak ada depan cikgu. Cikgu pergi ambil. Okey, cikgu nak awak standby buku teks juga. Sebab PowerPoint cikgu ni ringkasan sahaja. Chapter 3 tajuk dia The Mole Chemical Formula and Equation. So ada calculation dalam ni. Dan kita belajar basic-basic dulu sebenarnya. Basic dulu. Okey. So 3.1 Relative Atomic Mass. And then apa yang cikgu nak mengajak hari ni, kalau boleh cikgu nak masuk 3.1 tu ada 2 je learning objective. And 3.2 tu ada banyak. Cikgu nak masuk sikit learning 3.2 kalau sempat. Kita tengok masa. Kalau tak ada, kita belajar 3.1 sahajalah. Okey. Kita akan mula dengan cikgu bagi penerangan. Kalau tak faham pun tak apa penerangan tu, awak akan faham bila kita hands on. Kita kira guna yang cikgu bagi latihan tu. And then kita akan akhir dengan soalan-soalan SPM. Macam mana dia tanya. The real situation. Awak belajar basic dulu. Okey, jadi ada 2 je dalam 3.1 tu, iaitu awak nak faham konsep relative atomic mass dan relative molecular mass based on carbon-12 scale. And then you will calculate, yang ni lah pengiraan. Awak kena buat secara hands-on, calculate relative molecular mass and relative formula mass. Okey, sekatlah okey nak. Kalau tak dengar suara abang, cikgu tadi kata nak pederah ni speaker. Kalau awak cakap dengan cikgu, kita takut cikgu tak dengar. Tak ada speaker. Speaker preference. Sana cikgu nak tukar setting speaker. Okey, cikgu dah pederah speaker. Harap-harap dengar apa awak. Okey dah. Okey, relative mass. Kita ada 3 jenis mass, iaitu relative atomic mass, relative molecular mass dengan satu lagi relative formula mass. Konsep dia sama je, nama je berbeza. Atomic tu untuk type of particle atom. Molekular untuk type of particle molekul, dengan formula tu untuk jenis type of particle dia ion. Konsep dia sama je sekali. Tengok nak. Okey. So, relative atomic mass tu apa? Ini definition dia. Relative atomic mass dalam kimia sama dengan average mass of one atom of element. Average mass. And then bahagi dengan 1/12 mass of carbon-12 atom. Kenapa pelik sangat formula ni? Kenapa definition dia pelik sangat? Ada 1/12 pula. Dia kira macam ni. Relative mass ni sebenarnya mass yang dia compare. Dia just compare. And then dia compare dengan carbon-12. Dalam banyak-banyak elemen tu dia pilih carbon-12. Kenapa? Mula-mula kalau awak tengok buku teks, muka surat 44. Okey, semua ada buku teks kan? Muka surat 44. Okey, azan. Okey, muka surat 44. Azan lagi. Okey, muka surat 44. Mula-mula sekali, initially, awak boleh baca muka surat 44. The hydrogen atom was used to as the standard atom because it is the lightest atom. Mula-mula dia compare dengan hydrogen. Kalau awak tengok dalam jadual berkala, dia relative atomic mass dia 1. Dia paling ringan lah. Tapi, and then dia pun ubah start 1961. Dia ubah guna carbon-12. Ada sebab dia. Tengok muka surat 45. Why carbon-12 is used as the standard to determine relative atomic mass? Kita bagi mass ni, kita compare dengan carbon-12. Kenapa? Okey, tolong baca Ustaz. Bukan baca dekat sini lah. Awak baca dalam hati. And then awak cari point. Kenapa carbon-12 tu dipilih? Tolong respon. Boleh tulis chat ataupun boleh cakap dengan cikgu. Apa sebab dia? Jumpa tak? Okay, cikgu bagi masa 10 saat. Siapa jumpa sebab apa carbon-12 dipilih? Apa ciri-ciri yang menyebabkan dia dipilih? Okey. Siapa jumpa?
Solid add. Okay, Alin kata solid. Adam Haris kata paling common solid at room temperature. Okay. Is solid. Sebab dia salah satu dia solid, senang nak handle. Solid, kalau gas susah lah, tak nampak kan. Solid senang. And then it can handle easily. So cikgu terus ada satu je soalan SPM 2013. Kebetulan dia tanya berkaitan dengan yang tu. Why carbon 12 was chosen as a reference standard? A, B, C, D. Cuba tengok cikgu besar sikit. Apa nak pilih soalan mana? Jawapan mana? A, because carbon 12 has 3 isotope. Carbon ni ada 3 isotope. Carbon is non-metal. Dia bukan metal. Carbon is a solid and easier to be handled. Carbon is located at group 14. Yang ni awak tak lajak lagi. Periodic table. Okay. A, B, C, D. Tolong bagi tahu jawapan yang awak pilih. Okay. Ada yang jawab C. Okay. Semua jawab C lah. Okay, direct je kan. Senang je soalan dia. Kebetulan 2013 Mat Keluar tanya soalan ni. So, untuk benda nak belajar yang ni, dia kalau nak keluar pun objektif. Jadi tak penting sangat. Dia tak penting sangat. Dia tak keluar lah essay. Dia tak keluar structure. Structure mungkin jugalah. Tapi, dia tak penting sangat lah. Dia pengenalan sahaja. Cikgu abang macam tu lah. Jadi jangan nak stress-stress untuk hafal. Macam nak jawab essay, sejarah. Tak. Okey, sekarang kita berbalik kepada relative atomic mass, relative molecular mass. Sebab kita nak kira kan. Okey, pasal apa cikgu tunjuk ni? Periodic table. Jadi, relative atomic mass ni awak tak payah kira. Ada pada periodic table. Ni periodic table awak punya buku teks. Tapi dalam exam nanti bukan macam tu. Bukan macam color-color macam ni. Macam ni. Periodic table yang macam ni tapi tak ada color lah. Kalau macam ni awak boleh nampak metal, non-metal, semi-metal. Yang tu awak kena hafal nanti. Dalam exam dia akan keluar. Kebetulan cikgu ada screenshot. Secara dalam exam dia keluar. Ni dia. Dalam exam, paper 2. Paper 1 dia tak bagi. Paper 2 dia akan bagi periodic table macam ni. Okay? Nampak tak? Dia tak ada colour. So, awak kena hafal metal kat mana, non-metal kat mana, semi-metal kat mana. Okay. Sebab awak akan guna nanti metal-metal semua. Tapi tak apalah. Okay, kat mana relative atomic mass tu? Tengok dalam buku teks awak kat belakang. Mana yang warna color-color tu. Relative atomic mass ada kat bawah. Okay. So, tak payah kira relative atomic mass. Relative atomic mass ni, saintis dah jumpa. Cuma kita perlu tahu dia di-compare dengan carbon 12. Dah. Patah balik kepada nota kita. Okey, jadi yang kita nak kena kira relative molecular mass dengan formula mass. Tadi cikgu habaq kan, molecular tu based on molecule. Bukan, type of particle dia molecule. Formula, type of particle dia ion. Okey, jadi untuk atom, tak payah kira, ada dekat belakang tu. Kalau paper 1, dia akan bagi. Okey, sebab awak tak hafal pun. Tapi lama-lama awak buat tu lah. Okey, sekarang, kita kena faham dulu chemical formula. Cara penulisan chemical formula tu. Walaupun yang ni 3.3, kita bawa 3.1, cikgu nak masukkan terus. Apa itu, awak kena faham macam mana nak baca chemical formula. Contoh, S8. Apa maksud 8 tu? Siapa tahu? 8 tu 8 apa? Mass dia ke? S tu apa? Siapa tahu S tu apa? Apa nama elemen? Simbol S tu untuk ada 8 atom. Yes, Nazrin. S tu sodium. Okey, awak baru lagi. Sodium Na. Sulfur. Yes, sulfur. Sorry, cikgu tak tahu nama. Okey, jadi sulfur ada 8 atom. Macam itulah sulfur powder ni ada 8 atom. Okey. Jadi, chemical formula dia akan represent a chemical substance using alphabet. Alphabet tu ABC. Sodium Na. Okey, cikgu pernah ajar tak? Kalau dua huruf, kalau dia ada dua huruf, huruf kedua dia akan huruf kecil. So, dia adalah satu atom. Cikgu contoh sikit. Cikgu remind balik. Contoh, C, carbon. Cu bukanlah carbon dengan U tu nada elemen. Tapi Cu adalah copper. Kalau dia ada dua huruf, sebab dia kena dua huruf lah. Kalau C dah ada carbon dah ambil kan. Huruf yang kedua dia huruf kecil. Dia satu atom je ni. Contohnya H, hydrogen. He, helium. E, huruf kecil. So, penulisan chemical formula awak kena tulis huruf besar, huruf kecil tu kena bagi jelas. Contoh, magnesium, Mg. M tu kena nampak huruf besar.
nanti bila lama-lama awak belajar lagi, awak tulis mg macam tu lah. M huruf kecil tak boleh. Dia ada makna pasal kecil tu. Nah, okey dah. So, tadi kita kata ni 8 atom S kan. Contoh kalau H2O, maksudnya apa? Hidrogen ada, cikgu tanya, cikgu jawab lah. Ada 2. Lepas tu, oksigen ada berapa? Nazrin. Oksigen ada 1. Okey, faham. Bagus. Jadi, kita teruskan. Macam mana nak cari relative molecular mass, relative formula mass? Just, how to calculate, just adding up the relative atomic mass. Contoh kalau H2O, nak tahu relative H2O ni molekul. Relative molecular mass dia, tambah berat 2 hidrogen dengan 1 oksigen. Macam tu. Kalau relative formula mass, sama juga konsep. Summing up, adding up, sama je. Summing up all the relative atomic mass dalam satu-satu substance tu. Okay. Formula mass ni untuk ion kan. So, ionic substance tu ada apa? Ada atom apa dalam tu? Berapa? Tambah je semua. Jom kita buat latihan. Ini cikgu tunjuk contoh dulu. So, oxygen gas adalah molekul. Jadi, dia akan suruh calculate the molecular mass of oxygen gas. Oksigen ada 2 darab O tu berat dia 16. Awak boleh tengok dia ada berkala. Kalau dalam paper 1 dia akan bagi relative atomic mass untuk oksigen adalah 16. So 2 darab 16 32. Okey, relative molecular mass atomic mass ni tak ada unit. Dia hanya mass yang di macam apa? Compare lah, relate kan. Dia tak ada gram. Nah. Relative molecular mass untuk water pula 2 darab relative atomic mass hidrogen iaitu 1. Okey, datang daripada jadual berkala tu lah. Predict table. Sorry, cikgu cakap Melayu. And then tambah dengan oksigen punya mass. Tengok predict table. Oksigen 16. Jadi 18. Okey, kita ambil compound yang lebih besar. Glukos. Glukos juga molekul. Gula. Dalam glukos ada 6 karbon, 12 hidrogen, 6 oksigen. So, jadi 6 darab 12. 12 tu adalah mass untuk karbon. Lepas tu kita nampak 12 hidrogen kan. So 12 darab 1. Hidrogen mass dia 1. Okey, ada 6 oksigen. Oksigen mass dia 16. So 6 darab 16. Dapatlah 180. Okey, setakat lah. Cikgu harap okey nah. Mari kita buat terus. Okey, yang ni pula dia kata calculate relative formula mass. Term saja dia tu guna formula mass, molecular mass. Sebab dia punya jenis type of particle dia beza. Kalau molekul dia akan sebut molekular, kalau ion dia sebut formula. Tapi konsep dia sama saja. Okey. Okey, zinc chloride. Okey, nama dia zinc chloride. Dia bagi formula dia ZnCl2. Jadi kita kena faham dulu ada satu atom Zn, ada 2 atom Cl tu. Klorin, zinc dengan klorin. Jadi tengoklah dia bagi kan. Zinc mass dia 65. Klorin mass dia 35.5. Sama dengan predict table. So, kita fahamlah tambah 1 zinc dengan 2 klorin. Dapat 136. Okey, sekatlah clear. Kalau tak tanya tau. Okey, next. Next adalah lebih lagi cikgu bagi. Lebih complicated lagi. Tiba-tiba ada dalam kurungan pula. Apa maksud kurungan ni? Tadi tak ada kurungan. Okey, maksud kurungan ni adalah kita kena faham dalam aluminium, nama dia aluminium sulfate, ada 2 aluminium. Macam mana? Cikgu lukis, katakan cikgu lukis Al bulat, Al bulat. Contoh. Sebenarnya dia charge ion ni. Okey. Ada 2 aluminium. Lepas tu sulfate ni, dia satu molekul lah. SO3 ni ada SO3 pula. SO4. Oksigen ada 4 gabung dengan 1 S. SO4 ni ada 3. Sebab tu dia buat kurungan 3. Maksudnya S tu ada 3, oksigen tu 4 darab 3 ada 12. Boleh setakatlah anak-anak masuk kurungan tu? Contohlah katalah benda tu kalau dia tak kurung, contohnya kan. Yang kurung tak cikgu nak ingat. Okey, cikgu katakan cikgu bagi MgOH2. Maksudnya oksigen dengan hidrogen tu
dia ada 2. Kalau dia tak buat kurungan, dia akan jadi macam ni. MGOH 2. Jadi nampak macam H saja 2. O tu tak nampak 2. That's why dia kena kurungan. Dia nak habaq kata OH tu ada 2. Boleh anak-anak? Sunyi je. Respons faham tak cakap Allah? Kita kena faham dulu. Faham. Bagus. Okey, jom kita kira. Tak apalah, pengiraan tu apa faham kan? Tambah je semua. Tengok ni. 3 darab dengan SO4 tu. S32, S ada 1. O tu ada 4. 4 darab 16 sebab jisim O tu oksigen tu 16. Tekan kalkulator yang awak selalu. Kalau salah tekan kalkulator tu, yang tu yang kemahiran yang awak perlu ada. Matematik ni. Buat dulu 3 dalam kurungan 32 tambah 4 dalam kurungan. Belajarlah guna kalkulator saintifik lagi kita tengok. Awak kira. Okey, jom kita pergi buat latihan. Sebelum kita pergi kepada SPM question, jom kita buat latihan cikgu bagi. Okey? Cikgu sorry, cikgu bagi latihan tadi lambat. Siapa yang tak ada salin tak apa, nanti lepas ni salin lah. Siapa yang dah salin, siapa dah print, terima kasih, sorry sangat-sangat cikgu bagi lambat. Okey, jom kita kira. Relatif molekular mass untuk oksigen. Siapa dah kira? Bagi tahu cikgu. Dia bagi kat bawah ni atomic mass untuk oksigen berapa? 16, hidrogen 1, karbon 12, nitrogen 14. Okey? Berapa relatif molekular mass untuk oksigen gas? Oksigen gas formula dia O2. Okey, berapa relatif molekular mass? Okey, Enlu kata 32. Okey, macam mana Enlu dapat 32? Cikgu tunjuklah. Sebab ada 2 oksigen. Oksigen bawa mass 16. Relatif atomic mass dia 16. So, dapat 32. Okey, H2O berapa? Thank you, Enlu respon. H2O, water. Water. Cikgu punya kalkulator tak ambil lagi. Okey, 18. 18 tu macam mana Nazrin dapat? Cikgu tunjuklah nah. 2 darab 1. Hidrogen mass dia 1 sebab dia ada 2. Nah, kat sini 2. Tambah dengan mass oksigen 16. So, jawapan dia 18. Okey, kira CO2 dengan NH3 pula. Tolong respon tulis kat situ. Cikgu nak ambil kalkulator. Okey, Nazrin kata 44 untuk CO2. Okey, cikgu tulislah nah. Cikgu tak ada skema kat sini. Karbon 12. Oksigen 2 darab 16. Dapat 44. Kalau salah tolong bagi tahu nah, cikgu malas nak tekan. Cikgu percaya kat hangpa. Okey, NH3 pula. Amonia. NH3 tu adalah amonia. Kira-kira amonia. Okey, Nazrin kata 17. Cik. N berapa? 14. Betul. Hidrogen 1. Dia ada 3 hidrogen. Maksudnya 3 darab 1. 17. Senang je kan? Okey. Jom kita teruskan. Boleh? Nak salin ke? Respon please. Next saja. Next saja nah. Ataupun buat screenshot je. Apa pin muka cikgu kan? Bukan dengar suara je kan? Okey dah. Kita teruskan lah. Boleh Halin kata. Sekarang dia kata calculate the relative formula mass. Cikgu kata ni term sahaja. Benda ni semua ionic. Nah? Ionic. Tiba-tiba. Apa tak belajar lagi ionic? Okey. So, jom kita cari. Sodium chloride berapa? Tak ada jawapan kat sini kan? Bagi tahu cikgu sodium chloride berapa. Cikgu tengah tunggu untuk sodium chloride. Apa buat dulu? Sekejap lagi cikgu tunjuk macam mana kira. Sodium chloride senang je. Okey, 58.5. Okey. Sodium berat dia... Alamak, cikgu pula nak kena pusat musik. 23. Okey, 23. Klorin, tengok kat sini. Klorin 35.5. Okey, jadi tambah 35.5. Dapatlah 58.5. Next. Potassium iodide. Okey. Alin duk jawab, Nazrin duk jawab. Yang lain tu mana sunyi saja. Mana dia? Ada banyak lagi ni. Jalih Adli tadi ada jawab juga. Amal, Amal duk dengar juga. Intan, Ain, Nazahan. Laju mereka kira. Oh, ya ke? Kesian. Mereka baru nak tekan kalkulator. Mereka tu jawab dah. Okey, Intan tak apalah, tulis je lah. Anak cikgu Hasni, Aizul, mai bagi jawapan, mai. Hajar.
Jangan segan. Kalau awak tak awak lambat, awak tulis kat situ. Tapi lambat pula nak kira kan. Nak tulis kat situ water ke. Okey, sekarang kita kat potassium oxide. Potassium berat dia 39, oxide tu 16, 39/2. Faham kenapa 2? Kalau tak faham tanya. 16 sama dengan 94. Kalau salah abang lah, cikgu malah tekan kalkulator. Cikgu percaya je, saya tak tekan pun. Kalau lepas salah, abang dapat yang lain abang lah. Apa nak ingat bahawa segan abang? Payah pula tambah 16. Betul 94. Okey, copper sulfate. Cikgu tunggu jawapan awak. 160. Tu, laju dia. Okey, kita tunjuk pelan-pelan kat kawan-kawan. Kita kena faham dulu ada satu copper 64. Ada satu sulfur. Sulfur berat dia. Yang lain tu kalau dah ni buat je terus. Sulfur 32. Ada satu, ada berapa dah? Siapa yang tak ada salin, awak tengok je cikgu tunjuk tu kan. Cikgu tunjuk formula. Awak refer relative atau math kat bawah tu tak nampak kan? Awak refer kat buku teks kat belakang sekali. Tapi kesian pula awak nak cari lah. Okey, cikgu kecilkan diri cikgu. Cikgu perkecilkan diri cikgu. Okey. Tapi tak nampak aluminium. Pandailah apa. Sebab cikgu pun naik. Okey. Okey. Diri cikgu dah jadi kecil lah. Okey. Bubu koko siap bagi jalan kira lagi untuk apa tu? Copper sulfate ke? Yes. Thank you. Bubu koko. Tak tahu siapa dia. Siapa dia ada bubu koko ni? Sama dengan jawapan dia. Sofia, jawapan dia apa dah? 160 kot lah. Afiq. Okey, bagi yang tak dapat tu kena risau. But lepas ni buat macam mana orang dapat. Okey, so next. Ammonium carbonate. Kali ni mencabar sebab ada kurungan. Kena faham. 396. Okey, macam cikgu kira. Cikgu tunjuk lah buat sama-sama bagi mereka tengok lah. Okey, dia ada 2. NH4 tu adalah ammonium. 2, cikgu buat kurungan macam ni. So, N adalah 14, right? Betul, 14. Okey, N 14. Hidrogen tu 1 darab dengan 4. Cikgu tulis 4. Teruslah dah. Tapi kena tulis kat 1 bagi mereka tak faham. Memang mana 1? Memang mana 4? Okey, kira dulu satu-satu. Yang ni dulu. NH4 tu ada 2. Tambah dengan karbonat. Karbonat ada 1 karbon. 12. Oksigen 16 kan. 16 tu ada 4. 4 oksigen darab 16. 4 apa? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator tu pun kena mahir. 3 cikgu. Apa dia 3? Oksigen. Cikgu salah ha. Oh, 3. Cikgu tulis 4 pula. Okey, bagus. Betul kat cikgu. Betul cikgu tekan kalkulator tak dapat. 14 tambah 4. 14 tambah 4, 18. Darab dengan 2. Tambah dengan 12. Tambah dengan 3 darab 16. Awak cikgu dapat 96 je ni. Okey, orang lain dapat apa? Orang lain dapat apa? Cikgu dapat 96 je. Amonium 14 tambah 4 darab dengan 2. Lepas tu tambah 12 tambah 3 darab 16. Hampa dapat apa? Okey, 96. Haizul dapat 96. Muncul dah Haizul. Okey, next. Biasalah. Kalau salah pun tak apa, Alin. Siapa-siapa pun just bagi je jawapan. Tak mahu tunggu hak betul je baru nak bagi jawapan. Jenuh cikgu tak mengajak lah. Kalau pandai dah. No? Okey. Biar buat silap tak apa. Maksudnya Adli akan faham lah. Careless dekat tekan kalkulator. Jom kita teruskan. Aluminium. Berapa berat aluminium? Hampa kira bagi tahu jawapan kat cikgu. Cikgu tunjuk jalan kira. 27 tambah 3 dalam kurungan 14. 14 untuk nitrogen. 14 tambah 3, 16. Habis. Okay, you all dapat 213. 27 yang lain. 27 tambah 3 dalam kurungan 14 tambah 3 darab 16. Tutup kurungan. Ya, 213 sama.
Okay, next. Bagi jawapan. Dah kira dah belum? Kalsium hydroxide. Kalsium berat dia. Kalau tak nampak dalam test tu memang tanya lah. Cikgu dah besar dah muka cikgu balik. Cikgu lupa. Kalsium berat dia. Ada kalsium dia bagi. Okay, kalau dia tak bagi, tak bagi kah? Oh, ada bawah tu 40. Kalsium 40. Tambah dengan 2 OH. OH 16 tambah 1. Dapat apa? Dapat apa? 74. Okay. Okay, next. Lead hydroxide. Lead berat dia 207. Tambah 2, 16 tambah 1. Dapat apa? Lead hydroxide, Nazrin kata 241. Tak apa, cikgu percaya je. No? Kalau orang lain tak sama, baru habak. Baru argue. Kalau sama, okey. Laju lah. Cikgu minta maaf lah kalau laju lah. Next, hydrate copper sulfate. Okey, tadi cikgu ajak dalam kurungan. Hydrate ni cikgu tak ajak. Cikgu tak pasti keluar lagi ke tak soalan hydrate ni. Sebab silibus lama memang ada. Jenis-jenis point H2O ni. Tapi kita belajar je lah. Nah. Kan awak batch baru kan? Batch yang kedua. SPM yang 2021 ni pun tak tahu lagi soalan macam mana. Okey. Apa maksud, kena faham dulu. Apa maksud dot 5H2O? Dot kan? Darab ke tambah ke? Okey, maksudnya copper sulfate ada 1 cuprum, ada 1 sulfur, ada 4 oksigen. Dia ada bawa 5 molekul water. Hydrated. Mungkin kita selalu sebut kalau tak cukup ayak dehydrated. Kalau hydrated ada ayak. Ada berapa ayak? 5. Kat sini dia tak buat pula dalam kurungan 5 macam tu. Dia lain sikit. Cerita dia ni lain sikit. Jadi kena faham dulu ada 5 water. Maksudnya lagi 5 kurungan water tu saja. Nah, yang ni dia tak buat kurungan. Dia buat dot 5 H2O. So, cuba kira dulu. Teka-teka api lah. Cikgu tak mau tunjuk jalan kira. Cikgu habak kata copper sulfate ni ada 5 water. Okey, Nazrin kata 250. Cikgu tunjuk jalan kira nah. Copper 64. 64 tambah sulfur berapa? Sulfur. Tengok apa tak respon kesian cikgu duduk cari seorang-seorang. Oksigen 4 darab 16. Okey, tambah dengan 5. H2O tu 18 kita dah kira dah. Okey, tekan kalkulator. Dapat dah sama dengan Nazrin 250. Okey. 64 tambah 32 tambah 4 darab 16 tambah 5 darab 18 250. Okey, sama jawapan kita. Okey, semua clear? Habis dah lah 3.1. Okey. That's why cikgu ingat nak sambung 3.2. Boleh nah? Clear. Okey. Okey, 3.2 dia 3.2 dia banyak sikit cabang. Dia cikgu akan ambil salah satu cabang. Dia 3 cabang. 3 cabang. Cikgu akan ambil satu cabang je. Boleh cikgu teruskan. Oh, soalan SPM. Soalan SPM dululah. Nampaknya. Soalan SPM kita tak tengok lagi kan? Mana dia soalan SPM? Okey. Buka balik slide show cikgu tu. Okey, soalan SPM. Nanti buat nota. Okey, untuk hari Selasa depan hantar buku nota kan? Jadi nota bab 3 ni awak tak salin lagi pun boleh, nak salin terus pun boleh. Bila awak buat nota, katalah awak tengok slide show cikgu kan, yang cikgu bagi link tu kan. Awak buanglah macam kalau awak tengok nota PowerPoint ni lah. Tajuk kena tulis. Tudi agenda tak payah tulis lah. Dan ni standard pun cikgu tak perlu pun tulis. Nak tulis rajin sudah. Tulis. Tak payah tulis lah. Buat serabut hampa nak baca balik. Macam yang ni bolehlah dalam infografik. Yang ni boleh salin. Gambar tu salin. Tak apa. Macam yang ni ikut apa fikiran yang Rida. Yang ni nak tulis gedak. Tak sebab kita bincang. Cikgu suruh refer buku surat 45 kan. SPM question tak tulis pun tak apa. Nak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apa. Banyak sangat SPM question. Reading table ni pun nak photostat lekat pun tak apa. Tak bubuh pun tak apa. Buat ringkas je. Yang ni pun tak payah. Cikgu nak terang je. Yang ni boleh. Contoh ni ikut. Kalau rajin salin, kalau tak rajin tak salin. Sebab apa? Kalau tak rajin tak salin, cikgu tak marah. Sebab kita ada buat dah. Kita ada apply dah tadi. Dalam buku yang cikgu bagi tu. So tak salin pun tak apa banyak-banyak.
Yang ni tak payah salin lah kan? Okay, SPM question. Nak salin tak apa, tak salin pun tak apa. Ikut cara awak. Sebab awak yang nak refer nota awak. Kalau awak macam salin jadi serabut, tak nampak nota dah. Nota latihan semua ada, tak payah salin. Okay, so jom kita tengok SPM question. The mass of 3 atom of element X is unknown, tak ada element X, is equal to mass of 4 carbon atom. X is not the actual symbol of element. What is the relative atomic mass of X? Carbon 12. Kalau X tu 4 kali 12, maksudnya jawapan dia, bagi tahu cikgu. 48. Faham dah soalan SPM ni? Senang saja kan? Dia compare, dia relate dengan dia abang X ni adalah 4, berat dia 4 kali ganda yang karbon. Karbon dah tak ada 12. Jadi 48. Okay, next question. Compound with formula X2CO3 has relative atomic mass 138. Dia dah kira dah. Dia nak tanya relative atomic mass untuk X. Jadi kita buat macam matematik. X ni ada 2. Tambah dengan berat karbon iaitu 12. Berat oksigen 3 darab 16 sama dengan 138. Berapakah value of X? Bawa ke sana. Dia nak 1 kot cikgu sorry. Thank you Nazrin. What is relative atomic mass? 1. Dia kata 3. Okay, 3 elemen X sama dengan 4 carbon. Okay, betul. So, 4 carbon, 4 darab 12 sama dengan 48 4 darab 12, cikgu 4 darab 12 pun kena tekan kalkulator. Okay, 48. Jadi, 48 ni, kita kena bahagi dengan 3 untuk dapat 1. Thank you, Nazrin. Okay. Cikgu pun lepas pandang. Jadi, 1 elemen X tu maksudnya bahagi 3. 6 lah. Betul, senang sangat tadi. Okay. Thank you Nazrin. Yang lain okey? Mantap dia kata. Okey. Macam tu lah cikgu suka kalau kamu bagi tahu. Cikgu pun bukannya hafal benda ni kan. Boleh jadi careless juga. Okey, yang lain boleh dah? Itu soalan SPM. Dah faham konsep. Okey, yang ni, batas balik yang ni. Okey. Cari X. Faham tak maksud? Dia kata relative formula mass untuk semua tu 138. Dia nak tahu untuk X sahaja. Jadi cikgu buat dah calculation. Macam equation lah dalam matematik. Cikgu tak bagi jawapan. Apa bagi jawapan? Dah agak lah pula. Okey, Aizul kata 39 lah. Macam kita kira lah. Okey, jadi 138 tolak 12 dengan tolak 12. Tolak 12 dan tolak 3 darab 16. Pening ya macam ni. 3 darab 16 apa? 48. Okey. Sama ni. 138 tolak 12 tambah 48. Tolak 60. 60 ni cikgu dapat daripada sini tau. Ni 60. So, 138 tolak 60. Dapat, apa dia ingat cikgu? Cikgu tulis bahagi. 78. Okey. 39? Cikgu tak mana? Tak bagi dengan 2. Ni baru 2X. Okey, X sama dengan 78 bahagi 2. 39. So, X sama dengan 39. Thank you. Cikgu tak bagi 2. Okey, dia macam matematik lah. Macam equation. Kita kena faham dulu macam mana dapat 138 tu. Boleh kita move on? Cikgu harap yang lain okey noh. Cikgu harap yang tak respon tu okey. Sebab yang tak respon tu sunyi, cikgu risau kat mereka. Boleh ke Yasmin, Wanda Kaisara, Alia, Siti Hajar, Nurin? Kalau tak boleh, lepas kelas ni terus buat bagi faham. Tanya kawan lah, buat lagi lah, kira lah noh. Boleh Lagi apa belajar? 76 lah. Cikgu 76 lah. Cikgu 6. Adam, tahu lah? 76. Tahun ni 76. Apa yang 76 Adam? 78 dan 76 ke? X 76? 136 tolak 60, 36. 136 tolak 60, 36? 76. 76. 76 dah bahagi 2. 76 bahagi 2 dapat 38.
Jawapan dia 138 ni. Bukan 136. Cikgu salah bawa daripada atas tu. Nampak tak? Cikgu pun careless. Okey, kita tulis balik. Okey dah. Yang ni 60. Jadi 138 tolak 60. Dapat 138 tolak 60. 78. Jadi yang ni baru 2x. X sama dengan 78 bahagi 2. Dapat 39. Cikgu salah tulis tadi. Patutlah dia heran. Okey? Kena tekan check tak? Okey tak semua? Semuanya muka-muka nak murid cikgu D, A, N, K. Gambar-gambar kartun semua. Okey. Kesian ke cikgu? Cikgu tutup muka cikgu aku tahu. Okey. Apa benda tu nak buat? Sambung balik kelas. Relative molecular mass of M2SO3 macam konsep tadi. Cari M. Cari M. Boleh? Nampak tak soalan? Macam mana nak hilangkan dia? Dia kata, what is mass of element M? Okey dah, cari. Okey, cikgu tunggu jawapan. Kali ni cikgu tak tunjuk jalan kira, bagi awak buat sendiri dulu. Tengok semua dapat. Kalau seorang tulis jawapan, seorang yang lain tu jangan segan tulis jawapan dia. Tulis je jawapan. Kalau sama semua tu okey lah. Kalau tak sama, cikgu akan tunjuk. Okey, Nazrin dah bagi jawapan. Aizul bagi jawapan. Ada lagi nak bagi jawapan? Afiq bagi. Afiq dapat tu. Okey, jadi yang ada orang nak suruh cikgu tunjuk calculation tak? Yang macam dia tak faham macam mana lagi nak cari. Kalau tak faham, tak apa. Kata tulis ya. Cikgu tunjuk calculation. Kalau tak ada, okey saja. Tulis apa? Tulis okey. Okey tu maksudnya tak tunjuk calculation. Cikgu tak terang dah. Sabrina okey je. Okey, Sofia okey. Kalau nak kata nak explain, tulis lah. Okey dah. Kita kata okey. Ada tak yang nak explain? Mengaku cepat biar cikgu terang. Okey dah. Semua okey, jom. Okey, next question. The average mass of magnesium atom is 24 times greater 1 per 12 mass of carbon. Maksudnya dia 24 darabnya 12 lah. 1 per 2 bagi carbon 12 tu adalah pening ya. Tak apalah. What is the relative atomic mass of magnesium? Maksudnya relative atomic mass untuk magnesium 24 lah. Sebab ini memang kita ambil sebagai standard. Allah, sorry. 1 per, cikgu rasa bukan 1 per 2 ni, 1 per 12 tak? Jisim atom magnesium 24 kali ganda lebih besar daripada jisim 1 atom karbon. Bahasa Inggeris lain, bahasa Melayu lain. Greater than 1 ni ke? Ni 1 ke? 1 of the mass of carbon 12. Bukan 1 per 2, 1. Jadi pening ah. Average mass of magnesium atom is 34. Lebih besar daripada. Cikgu rasa yang bahasa Inggeris tu betul. Soalan SPM sebelah. Tapi bukan 1 per 2, 1 per 12 karbon 12. Kalau 1 per 2 karbon 12, karbon 12 ni berat dia 12. So, mass dia adalah 24. Macam tu. Apa pening tak? Sebab predik yelah BM tu silap. Lepas tu BM tu pun silap juga. Dia bukan 1 per 2, 1 per 12. Tengok ni kat sini. Sana. Kalau dalam awak tengok kalau dalam definition, mula-mula balik. Atau balik. Atau mana? Definition. Relative atomic mass. Ni. 1 per 12. 1 per 12 karbon 12 tu. Karbon 12 dah 12. 1 per 12 maksudnya 1 lah. Benda tu. Okey. Okey, Nazrin. Setujulah sebab kita tahu relative atomic mass magnesium memang 24. Apalah ada ni sikit, ada error sikit kat sini. 1 per 12 ni. Okey dah. Apa kata faham? Tak apalah. Nanti kita buat latihan yang lain-lain lagi. SPM 2015.
8 atom of egg has mass same mass as 2 atom of tellurium. Tellurium dia kata 128. What is atomic mass untuk X? Kira. 8 sama dengan 128. 1 berapa? Aduh. Cikgu hampa ni mengandung 8 bulan dah. Tu yang dia duduk macam ni sikit. Sikit pinggang. 32 Nazrin. Laju Nazrin. Orang lain dapat tak 32 macam Nazrin dapat? Nazrin ni yang mana? Itulah masalah kita belajar tak jumpa muka ni. Mesti nak tengok muka sikit. Nazrin dia tak gambar tak masa dulu? Kelas Pak D. Okey, bubu koko siap tunjuk jalan kira macam nak dapat 32. 128 darab dengan 2 bahagi dengan 8. Siapa darab 2? 128. Macam apa darab 2? Oh, dia okey. Same as 2 atom of tellurium. Cikgu sendiri tak memahami soalan. Okey dah. Yang lain kawan-kawan okey? Tulis okey kalau okey. Kalau not explain, tulis not explain. So, cikgu akan tunjuk dalam bentuk pengiraan lah. Okey. Okey. Abang kata okey, cikgu kata cikgu rasa okey lah apa dah. Okey, nah. Kita pergi soalan seterusnya. What is the relative formula mass untuk potassium hexacyanoferrat? Dalam SPM dia tak ambil lah pendek-pendek kan. Sodium chloride saja, NaOH. Dia ambil ni yang orang kata apa? Potassium hexacyanoferrat. Buat kira. Kena faham? Nampak tak formula dia? Cikgu besar sikit. Cikgu besar mana ni je. Lepas tu tulis jawapan. Okey, Ain, Alia, Alin, 329 kita tunggu yang lain. Kita tunggu lagi. Okey, yang lain pun dapat 329. Betul lah kot no 329. Cikgu tekan calculator. Okey, yang lain tulis okey ataupun nak tunjuk calculation. Tulis kat chat nak tahu calculation. Cikgu akan tunjuk jalan calculation. Kalau okey tak tunjuk dah. Please, mengaku kalau tak tahu boleh kita tulis tunjuk. Nazhan okey je. Okey. Okey. Siapa yang nak tahu cikgu tunjuk jalan kepengiraan macam mana dapat 329 tu? Okey, Alin siap bagi tunjuk. Dia 3 darab 39 tu berat karbon, tambah 56 tu berat ferrum, cikgu rasa iron. Ferrum dengan iron tu samalah. Darab dengan 6 tambah 12 tu berat karbon dan N berat 14. Dapatlah. Okey, thank you. Tu kawan dah tunjuk dah. Okey, jom kita pergi seterusnya. Ada soalan lagi tak? Habis. So, untuk 31 ni cikgu rasa mudah saja. Kita ada lagi 10 minit. Okey. 10 minit ni apa kata cikgu nak masuk sikit lagi. Yang awak belajar math ni, dia nak guna masa bila? Okey, dia nak guna nanti. Dia akan lebih guna dalam lepas ni. Boleh dah? Boleh bertahan lagi? Kata okey. Kalau tidak kata tak okey lah. Cikgu stop lah. Cikgu kita sambung esok Jumaat pula. Okey. Kita sambung sikit lagi. Dalam 3.2 ada mole konsep. Kimia memang glamour dengan mole konsep. First time awak dengar apa benda mole ni. Mole tu tak lalat cikgu. Bukan. Dalam kimia bukan tak lalat. Mole ni adalah okey, kita pergi dulu define of mole. Panjangnya nota cikgu. Nanti apa saling pendekkan saja. Mole ni sebenarnya adalah SI unit. Tahu SI unit? Length SI unit dia apa? Meter. Lagi apa dia ni? Gram tu. Mass SI unit dia. Tolong tulis lah SI unit apa tu? Belajar waktu form 1 tu. Kalau temperature SI unit dia mass kg. Kalau temperature Kelvin. Kalau apa lagi? Emitter. Apa dah emitter? Arus elektrik tu.
Current A. Jadi mol ni sebenarnya dia adalah SI unit. Untuk apa? Untuk amount of substance. Bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia kita guna mol. Okey, jadi berapa 1 mol ni? Okey, 1 mol ni dia bagi tu. Dia panjang tak sangka. 6.022 darat 10 kuasa 23. Tahu kuasa 23? 10 kuasa 2, 10 kuasa 3 pun belajar dah kan? Kan? Tahu kan? Sepatutnya 23 tu kecil kat atas, tapi cikgu buat dalam Canva ni cikgu tak jumpa tak mana nak buat kecil kat atas tu. Jadi cikgu buat macam tu. Hari cikgu tunjuk lah. Okay. So, ini adalah maksudnya macam ni. Kalau sepasang ada 2. Kalau sedozen ada berapa? Faham tak sedozen? 12. 12. Jadi kalau 1 mol adalah 6.02 darat 10 kuasa 23. Macam tu lah. Kalau orang sebut 1 mol, okey, yang panjang sangat tu kan, kita ringkaskan lah, ambil 3 titik puluhan. 6.02 darat 10 kuasa 23. Betapa banyaknya. Kan? 10 kuasa 23 tu banyak kan? Maksudnya 1 mol, nilai dia 6.02 darat 10 kuasa 23. Boleh? Kalau 1 dozen 12, 1 mol 6.02 darat 10 kuasa 23. Dan benda ni kita panggil Avogadro constant. Ataupun juga dikenali sebagai Avogadro number. Benda tu is Avogadro constant and Avogadro number. Okay dah, next. Kesimpulannya, 1 mol of a substance contain, kalau kita sebut 1 mol copper. Maksudnya, partikel dia ada 6.02 darat 10 kuasa 23. Macam tu lah. Boleh? Okay, sekali perkenalan benda baru, mol tu hanya SI unit sahaja. Dan okay. Okay, so dalam bab ni kita boleh relate number of mole dengan number of particle, mass of substance dengan volume of gases. 3, kita boleh relate dengan 3 cabang. Kita boleh kira mass berdasarkan number of mole, kita boleh kira number of particle berdasarkan mole, kita boleh kira volume of gas berdasarkan mole. Tapi cikgu kata cikgu nak sentuh sikit je, cikgu nak sentuh mass of substance dulu. Sebab kita dah belajar relative mass. Ada kena-mengena kat situ. Yang number of particle dengan volume kita simpan hari Jumaat. Boleh? Jadi kita akan masuk mass of substance sahaja. Okey, jom kita teruskan. Sebab awak dah belajar dah tadi. Relative atomic mass, molecular mass, formula mass. Okey, jadi apa related number of mole dengan mass of substance? Okey, ni dia punya formula. Number of mole N. Number of mole juga dikenali dengan simbol N. Sama dengan mass tu unit gram, bahagi dengan molar mass. Molar mass tak nak dengar kan? Okay, molar mass tu sebenarnya mass untuk sesuatu substance. Value dia sama, same as relative mass. Dia buat ringkasan relative mass. Maksudnya relative atomic mass ke, molecular mass ke, formula mass ke. Cara kira tadi tu, kita boleh convert jadi molar mass. Kita boleh sebut molar mass. Cuma molar mass ni dia letak unit, gram per mole. Tadi tak ada unit. Tapi cara kira molar mass macam tadi lah kita kira tu. So, sekejap awak kita tengok soalan. Kalau nak cari number of mole, ambil mass bahagi molar mass. Kalau nak cari mass, ambil number of mole, darab dengan molar mass. Faham kan matematik kan? Mudah je. Jom kita buat latihan. Hak cikgu bagi kat awak tu. Latihan dia duduk dekat mana? Okey, tutup dah. Dan buka latihan. Okey, yang ni cikgu tak buat dah. 3, 4, 5 ni yang buat lah. Nanti cikgu kutip buku, cikgu check. Tapi soalan 5A tu cikgu macam tak faham sangat the meaning of tu. Biar-biarlah kalau awak tak tahu, skip. Yang lain tu awak boleh buat ni. Okey, jadi jom kita buat latihan yang ni. Boleh dah kita skip yang tu dah. Okey, mass of 3 mole of sodium hydroxide. Dia nak mass of 3 mole of sodium hydroxide. Maksudnya number of mole dia 3. Okey, tadi cikgu bagi dah formula dia. N sama dengan mass per molar mass. Kalau nak tulis unit, mass ni gram, molar mass ni gram per mole. So, N kita 3. Dia nak tahu mass. Yang kita nak tahu ni mass. Cikgu katakan mass tu X. Molar mass untuk sodium hydroxide. Na berapa? Na tadi, okey, kat sini dia tak bagi kan? Dia bagi tak? Awak tengoklah dalam buku periodic table. So, sodium, lambat sikit lah awak nak tengok, awak tak biasa lagi sodium. Sodium duduk kat group 1. Okey, kenalkan group 1 kat mana? Na tu, berapa sodium? 23. Tambah dengan
O 16. Dah kita dah terhafal dah. Hidrogen 1. So, X dapat berapa? Kira yang bawah ni dulu. Lepas tu 3 darab yang bawah tu. Dapat 40 Nazrin kata. 40 gram. Betul tak? Cikgu nak tanya. Ke 40 tu yang ni? 23. Molar mass untuk sodium hidroksida 40 lah. Tolonglah respon anak-anak oi. Jenuh je nak baca chat tu selalu. Oh, 40 tu baru molar mass. KX tu berapa? 3 darab 40. X dapat apa? 120. So, mass dia adalah 120 gram. Sama dengan jawapan bawah ni. Okey dah? Are you okay? Kau laju sangat? Okey, cikgu. Okey dah. Kita dah belajar dah molar mass tadi tu. Sekarang nak kita just relate dengan formula ni je. N sama dengan mass formula. Okay, next. Okay, dah. Jom cari yang ni pula. Dapat tak jawapannya 0.5 mol? Dia bagi mass. Dia nak sama cari mol. Molar mass sama cari lah. Molar mass tadi 40. Jadi, N sama dengan 20 bahagi 40. Dapatlah 0.5 mol. Jangan lupa tulis unit. Exam tu duk hilang markah kat hilang. Tak tulis unit lah. Okay, dah next. Pin nombor 3. Dia bagi number of mole dia 2.5. Dia nak cari mass. Okay, cikgu tekan mass tu X. Number of mass untuk oksigen gas 2 darab 16. X sama dengan berapa? Okay, 2.5 darab dengan 16 darab 2, 32. Dapat 80. Unit dia apa? Gram. Okay, sekatlah. Geram lah budak-budak ni. Cikgu tak nampak ni. Dia tak nampak orang pun. Ni. Ni screen cikgu sebelah satu lagi. So, buka lah kamera tu. Okay, boleh? Tepi nombor 4 nah. Mass of cikgu. Na tu nilai dia berapa? Kena guna Na dah kau lah ni? Belum lagi kan, Aizul? Tak mana Aizul nak guna Na? Oh, sodium ke Aizul? Aizul tanya Na yang mana Aizul? Yang ni? Na tu sodium sodium 23. Kena tengok dekat sini. Kat periodic table. Dekat buku teks. Sebab kat sini dia tak bagi. Nah. Okay, 23. So, dapat 0.5 sama dengan X. Dia cari mass kan? Mass per molar mass 23 tambah 35.5. Kutek tulis 35.5. Yes. Lepas tu X dapat apa? Dapat tak 29.25? Dapat tak? Okey dapat. Okey dah. Terlalu ringkas ke cikgu punya jawapan ni? Okey, tunjuk bilah. 23 tambah 35.5 sama dengan tambah 35.5 sama dengan jadi 0.5 darab dengan 58.5. 58.5 ni yang ni lah. Dapatlah. Darab dengan 0.5. 29.25. Unit dia apa? Gram. Jangan lupa tulis unit. Okey dah, next. Soalan kelima. Jom kita buat sama-sama. Dia nak cari N. N tu nombor mol. Mass dia 37.8 bahagi dengan molar mass zinc nitrate. Cikgu sebut molar mass lah. Okey, zinc berat dia kalau awak tak ada buku tag kat depan awak, zinc 65. Okey, tambah dengan 2 dalam kurungan N. 2 sebab NO3 tu ada 2, N kita 14. Tambah dengan 3 darab 16, faham? Kalau tak faham tanya. Ada 3 oksigen. So, N sama dengan berapa? 37.8 bahagi dengan 65 tambah dengan 2 darab 14. Awak lah tak duduk sembang cikgu. Duduk kat mana tak sembang? Duduk kat rumah kan, sunyi je kan. Betul 189. Jadi 37.8 bahagi 189. 0.2 apa? 0.2 mol unit dia. Nazrin kata betul untuk nombor 5 ni sikit. Cikgu nak tekan calculator lagi, nak baca chat lagi. Okey dah. Okey, kita teruskan 6. Okey.
Cakap bagi tahu okey ataupun tulis chat okey. Okay, dah. Okay, thank you. Okay, mass of 3.01. Oh, yang ni awak tak belajar lagi. Yang ni awak tak belajar lagi sebab tiba-tiba dia bagi dalam bentuk ni sebenarnya dia bagi number of particle ni. Okay, kita skip dulu. Nanti kita buat yang ni lah. Sebab nak cerita number of particle pula kat awak nanti pening. Sebab awak tak belajar number. Okay, dah. Soalan ni dah buat dah. Kita pergi soalan SPM. Last dah. Boleh tahan lagi, bertahan lagi. Okay. Anak-anak cikgu? Nak tengok dah soalan SPM? Kan nak simpan untuk Jumaat? Alin kata okey. Ada 3 je soalan SPM cikgu cari. Ni buku ni tadi. Mol. Okey, jom kita laju-laju. Soalan SPM bagi, which substance has different mass of 1 mole glucose? Glucose C6H12O6. Macam mana nak kira ni? Macam mana nak kira? Tadi kita buat latihan senang saja. Tiba-tiba keluar SPM, clueless. Macam mana nak kira? Siapa ada idea? Boleh cakap dengan cikgu tak? 1 mol glukos, kena cari dulu mass dia berapa. Sebab dia kata A, B, C, D tu yang mana yang sama. So A, B, C, D tu pun kena kira satu-satu. Faham? Okay. Faham ke? Jadi jom kita kira mass of glucose dalam 1 mol. Mol dia 1. N sama dengan mass per molar mass. N sama dengan mass per molar mass. Cikgu buat per. So, N dia 1. Mass dia kita tak tahu. Katakan X. Molar mass dia 6 darab 12. Karbon 12. Tambah 12 darab 1. Hidrogen 1. Tambah 6 darab oksigen. Okay. So, X dapat berapa? X sama dengan 1 darab semua ni. Okay. Habaq kan cikgu? X dapat berapa? Eten. Laju Nazrin. Sabar Nazrin. Kesian kat kawan-kawan. Bagi jawab dulu kat cikgu. Mass untuk glukos berapa Nazrin? 180 tu mass of glukos kan Nazrin? 180. Okey. Cikgu percaya 180 ni mass of glukos betul? Okey. Jadi mass untuk naftalin berapa? Mass untuk propanol berapa? Mass of untuk eten berapa? Mass of untuk water berapa? Kena kira satu-satu. Jadi Nazrin dah kira dah. Yang laju gila. Dia jumpa kata eten mass dia 180. Jom kita check. Tapi actually awak kena kira satu lah. Kan takkan awak terus jumpa eten tu sama kan? Okey, jom kita kira. Betul tak eten ni sama? Okey. Number of mole dia 6. N sama dengan mass per molar mass. Okey, 6. Lepas tu mass dia yang kita nak cari. Molar mass dia 2 darab 12 tambah dengan 6 darab 1. So, X sama dengan 6 darab 2 tambah 12. 2 darab tambah 12, 24. 24 tambah 6. 24 tambah 6, 32, right? Dah 32. Awak cikgu kira 192. Cikgu salah kira. Tak mana cikgu salah kira? Habaq Mat? 20 cikgu. Apa tak mana 20? 30. 30 kat mana sayang? Karbon. Apa yang 30? Sat. Molar mass eten ni cikgu salah kira ke? Karbon 12 darab 2. Hidrogen 6. Lepas tu 12 darab 2, 24 kan? Tambah dengan 6. Oh, 30 bukan 32. 6 darab 30. Congok sangat. Maksud 180. Jadi jawapannya eten. Untuk awak nak jumpa eten tu mungkin awak akan kira A dulu. A tak jumpa. A tak sama. B tak sama. C baru sama. Okay. Dah. Next question. What is the number of mole copper nitrate if in 56.4 gram of copper nitrate? Dia bagi mass, dia nak tahu mole. Cari. Molar mass kena kira lah sebab N sama dengan mass per molar mass. Yang dia nak adalah N. Mass dia bagi 56.4 gram. Molar mass dia, okey, molar mass dia 64 tambah dengan 2. N dia 14
Oksigen dia 3 darab 16. Jadi, dapatlah N. N sama dengan, tekan kalkulator, 56.4 bahagi. Siapa dah tulis jawapan? Tulis jawapan. A, B, C, D. Tambah 2 darab 14 tambah dengan 3 darab 16 tutup. Okey, jawapan dia kata A. Maksudnya N dapat 0.3 mol lepas tekan kalkulator. Nazrin dapat A, Alin dapat A. Okay, kita bagi take time bagi kawan-kawan tekan kalkulator sat. Nah. Ada yang laju matematik, ada yang slow. Okay, kalau dah okay, tulis okay. Maksudnya cikgu akan pergi next question, last question. Siapa dah okay, tulis okay nah. Siapa dah okay, maksudnya okay tu dia faham dah lah macam mana dapat A. Macam mana nak dapat A. Kalau tak okay lagi, sat tulis. Tulis sat. Aku ni cakap macam ni lah. Nak cakap macam isyarat dah dapat tak mau respon. Tulis kat chat, okay. Kalau okay, kita pergi move on. Okay ke Aizat? Okay ke Nurin? Alina? Okay ke? Okay, dah. Kita teruskan ke soalan yang terakhir. Okay, ready? Cikgu teruskan lah. Soalan terakhir. What is the mass of oxygen in 44 gram of carbon dioxide? Sama macam tadi je. Okay, cari. Dia bagi jawapan. Carbon dioxide. Oh, formula carbon dioxide awak tak tahu kan? Siapa tahu? Siapa tahu formula carbon dioxide? Sebenarnya awak akan belajar lepas ni. Yes, CO2. Kita dah biasa kan? Ni adalah waktu mendengar rendah kita dah belajar adalah fotosintesis. So, cari molar mass carbon dioxide. Jadi, 88 bahagi molar mass carbon dioxide. Dapatlah mass dia. Jawapan dia. Okey, Nazrin ni laju. Macam mana muka Nazrin? Tunjuk sikit. Cuba buka kamera sikit nak tengok muka Nazrin ni. Mana tahu budak sekolah sains kan masuk link ni. Budak sekolah MRSM kan? Okey, 64. Okey, Adeline pun laju. Yang duk reply tu semua laju. Bubu Koko. Apa ni kalau tak dapat A nanti hujung tahun tak tahulah. A+. Okey. Okey dah. Jadi jawapan dia 64 lah. Habis. Yeay, habis dah. Boleh dah semua dah? Okey, boleh? Okey, kata okey. Okey, so summary dia hari ni kita dah belajar relative molar mass tu sama dengan relative mass. Relative mass tu bahagi pada 3 je nama sahaja. Okey. So kita ada belajar nak buat mol relate dengan mass dan molar mass adalah formula dia mol sama dengan mass bahagi molar mass. Itu pusing-pusing je lah. Yang tu yang kita belajar, betul? Kan ada siapa nak kita lagi apa dia yang dia belajar hari ni? Apa yang awak belajar hari ni? Kita nak recap balik apa yang kita belajar. Relative atomic mass tu refer dekat buku teks ataupun dia akan bagi. Okey? Dah. Dan kita kena faham formula tu. Maksudnya apa? Maksud kurungan 2 dot 5 H2O ada berapa benda tu, ada berapa. Yang tu yang kita kena faham. Okay, next. Thank you for joining our class today. Apa soalan? Ada soalan tak tentang penghantaran buku, tentang nota? Tanya-tanya lah apa-apa. Masih belum cikgu left. Boleh tulis ataupun boleh tanya direct. Nota semua dah dapat nah. Cikgu Habak kata hantar hari Selasa ni. Nak hantar sebelum tu pun tak apa. Isnin tak apa. Jumaat tak apa. Kalau dah lalang awak main sekolah, main kanyak tu singgah je. Okey. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Sorry lah buku modul lambat sampai tak tahu PKP kot. Kalau tidak awak tak payah duk salin-salin dah buat terus dalam buku. Buku nilam cikgu guna. Okey, ada siapa nak tanya? Aizul, okey. Ada soalan Aizul? Danish, ada soalan? Tak ada? Semua tak ada? Okey, that's all for today. Thank you. Balik yang tak apa nak faham tu, buatlah
lah latihan tu bagi faham. Tanya kawan. Kuk tanya, malu nak tanya dalam kelas kan. Kita akan sambung hari Jumaat malam. Link yang sama. Tapi cikgu akan remind lah lagi dalam kelas. Okay. Siapa dia yang pakai ketayak ni? Dia tutup tu guys. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, welcome. Boleh left dah. Okay. Cikgu. Ya. Salam. Saya. Sama-sama. Okay, cikgu. Ya, cikgu akan letak link dekat YouTube. Siapa tak masuk, tengok YouTube je lah. Sama-sama. Bye, Darishan. Bye, Anlu. Thank you. Danish, Aizo, Daniel. Okay, boleh left dah. Aizo tanya, cikgu latihan dekat dalam buku nota. Setakat kita guna satu buku sajalah. Sebab latihan nanti tak payah salin dah. Buat dalam modul. Modul tu tak sampai lagi. Dekat je, campur dengan nota-nota tu sekali. Lepas ni dia tinggal nota sajalah. Okay. Cikgu tak mau ambil 2 buku. Sebab lepas ni buat modul lagi. Eksperimen belum buat lagi. Okay. Boleh. Daniel, left. Tak tahu. Okay, dah. Daniel tak left dah. Macam mana nak buat dah? Lupa dah. Okay. Stop dulu sini.